Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan kita sama-sama Alhamdulillah hari ini kita dapat teruskan lagi satu hari seterusnya dalam kita punya jadual dalam kita punya jadual mingguan. Jadi saya yakin tuan dan puan semua pun dah, orang kata, menyusun semula jadual-jadual yang dah ada daripada program-program semasa yang tuan dan puan mungkin dah susunkan, dan kali ini minggu ini ini dah masuk ini dah masuk hari ni 13 hari bulan hari ni 13 hari bulan, hari Rabu, kita dah masuk almost hampir separuh daripada bulan Januari 2021. Jadi dalam keadaan semasa, terutamanya rakan-rakan yang berada di negeri-negeri yang sedang MCO sekarang ni, jadi kita masih perlu menjalankan apa-apa aktiviti yang kita sudah rancang, yang kita ada, yang mana-mana yang mungkin kita perlu tukar daripada urusan perjumpaan fizikal kepada perjumpaan online dan seumpamanya. Walau bagaimanapun masih ada perkara-perkara yang kita terpaksa juga orang kata laluilah teruskan. Kadang-kadang kita ada perkara-perkara yang kita dah susun dan jadualnya, walaupun kita terpaksa ubah macam mana pun, kita kena adjust macam mana pun, kita kena buat juga. Ada perkara-perkara yang memang kita kena buat juga, sama ada kita dalam keadaan MCO ataupun tidak. Jadi itu adalah orang kata kita tak dapat nak lari dah. Jadi kita teruskanlah, kita teruskan. Tetapi pada masa yang sama tuan dan puan, kita selain daripada kita berusaha ni, masukkanlah dalam doa kita supaya pemimpin negara kita dikurniakan ketajaman akal fikiran. Kita pun kadang-kadang kuasa kita mengundi lah, tetapi selebihnya tu adalah usaha-usaha lain kita. Selain daripada kita kata kita nak survive, kita nak uruskan bisnes, kita nak uruskan ahli keluarga, kita nak uruskan keadaan semasa, masukkanlah juga mereka dalam doa kita ramai-ramai. Saya sendiri pun orang kata kadang-kadang ada masa tu kita kata macam manalah kadang-kadang kita pun stuck juga ada masa-masa kita pun stuck juga nak fikir macam mana apa nak buat ni, macam mana nak buat ni okey. Jadi dalam keadaan semasa, insya-Allah tuan dan puan, kita sama ada kita dah bersedia banyak ataupun kita bersedia sedikit, sebenarnya semua daripada kita ada persediaan. Kita dah ada persediaan tu. Jadi kita kata kita buat apa yang kita dah rancang tu, yang mana yang kita perlu, seperti biasa kita kata kita buat review. Kita buat review dengan rancangan kita dan kita bersedia dengan worst case scenario, dan saya yakin kita sebagai usahawan sentiasa ada satu rancangan yang worst case scenario tu, insya-Allah. Baik, jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini sebenarnya saya nak bawa satu perbincangan yang orang kata lebih santai dan lebih ringkas sahaja. Jadi memandangkan keadaan semasa, bila dalam keadaan sekarang kita kata ada banyak perkara yang kita nak buat. Jadi bila banyak perkara yang kita nak buat, banyak perkara yang kita fikir, kadang-kadang kita jadi penat juga penat. Jadi ada beberapa mentee, ada juga yang coach yang hubungi, dia begini tuan dan puan, dalam setiap perancangan kita tu kadang-kadang kita ada buat banyak, jadi tak semua perkara daripada offline kita boleh online kan, tak semua perkara pun yang boleh kita buat secara online dapat kita capai secara offline. Jadi perkara ni memang dia bergantung kepada bisnes kita, bergantung kepada bisnes model kita, dan banyak bergantung kepada industri dan jenis servis ataupun produk yang kita tawarkan tu tadi. Jadi kepada rakan-rakan yang memang menawarkan produk-produk esensial yang penting melalui online, mereka masih lagi boleh terus boostkan ataupun orang kata keperluan-keperluan untuk meningkatkan jualan tu masih mereka boleh teruskan, tak ada masalah. Tetapi bagi sesetengah jenis industri yang berbentuk servis, yang berbentuk orang kata non-product base, yang ada banyak perkara yang perlu kita revise, macam mana cara ataupun flow, perkara-perkara penting yang perlu kita lihat semula. Jadi bila kita kata kita nak buat tu, banyak perkara yang kita nak buat, jadi kena lihat sebenarnya akhirnya apa yang kita nak capai. End game kita tu sebenarnya akhirnya apa yang kita nak capai. Jadi baru-baru ni ada beberapa orang mentee, ada beberapa orang coach yang
review rancangan. Sebenarnya rancangan tu memang dah in place, tetapi disebabkan ada additional 14 days, terutama yang untuk Selangor dan negeri-negeri tertentu tu tadi, kita ada additional 14 days yang sangat ketat ni tadi. Jadi ada perkara-perkara yang perlu kita review untuk diteruskan dalam tempoh 14 hari. Jadi antaranya tuan dan puan, soalan saya sentiasa tanya apa tujuan akhirnya, kenapa buat ni. Maksudnya bila kita dah rancang buat keputusan untuk ambil tindakan A, untuk ambil tindakan B, untuk ambil tindakan C, perkara yang penting ditanya adalah apa end game-nya. Kenapa kita buat macam tu untuk dapatkan hasil yang mana, end game-nya apa tujuan akhir. Jadi kadang-kadang perkara-perkara yang kita buat tu dia tak akan immediate menghasilkan satu hasil. Kadang-kadang biasanya dia akan mengambil satu masa, satu tempoh. Jadi apakah perkara-perkara yang kita buat dalam tempoh 14 hari ini adalah sebahagian ataupun will it be contributing to the objective that you want to achieve. Whatever that you plan or you want to you review or you want to do something new within this 14 days, will it be contributing towards your end goal? Adakah itu yang orang kata ada contributionnya? Kalau tak ada, saya akan kata fikir balik adakah nak buat. Kalau tidak, lebih baik buat perkara yang lain. Contohlah tuan dan puan, contoh ada mentee yang nak fokus kepada personal brand pada masa sekarang nak fokus pada personal brand. Jadi end game-nya apa? Adakah personal brand itu kita nak develop personal brand secara online, contoh nak develop personal brand secara online itu, apakah dia punya end game, contributionnya kepada goal kita tu apa? Adakah dia akan menghasilkan, contoh, adakah dia akan tujuannya tadi nak dapat apa kalau dengan personal nak naikkan personal brand tu, adakah dia akan dengan itu dia akan membawa potential new client, adakah dia akan membawa masuk potensi pelanggan-pelanggan baru. Itu satu. Atau adakah dia akan tujuannya itu adakah untuk membina satu tribe yang mana lepas itu daripada tribe itu nanti tujuannya adalah untuk menjadikan ahli-ahli tribe ni influencer. Adakah itu tujuannya? Ataupun adakah nak menjadikan ahli-ahli tribe ini sebagai customer, sebagai pembeli? Apakah itu tujuannya? Ataupun nak menjadikan tribe ni tadi sebagai agent, ataupun kita nak rekrut mereka sebagai agent, apakah itu tujuannya? Ataupun kita kata nak jadikan ahli tribe ini sebagai rakan niaga ataupun partner untuk bisnes yang akan datang, apakah itu tujuannya? Jadi perkara-perkara ni memang biasa saya akan tanya soalan-soalan ni supaya kita dapat brainstorm that idea. Jadi apakah dalam keadaan sekarang memang perlu nak naikkan, maksudnya nak bagi fokus kepada personal brand. Jadi ini semua berbeza daripada satu jenis servis, satu jenis bisnes dengan yang lain. Jadi perbincangan ni berbeza-beza. Jadi ada juga beberapa mentee yang suka tanya pendapat tetapi saya beritahu, saya kata dalam keadaan sekarang apabila kita ada engagement, macam bila kita jadi mentor dan mentee punya hubungan ataupun coach dan coachee, sekiranya kita ada hubungan begitu, dia tidak boleh lagi berbentuk pendapat. Dia kena berbentuk advisory. Dia dah berbeza. Kecuali kalau tuan dan puan bercakap dengan kawan-kawan yang macam sekali-sekala jumpa, ataupun dengan kawan-kawan yang biasa, kawan-kawan yang tak tahu sangat apa sebenarnya yang tuan dan puan buat, yang itu nak tanya pendapat, go ahead. Kerana pendapat ini adalah satu pendapat dan dia tak semestinya menjana pendapatan. Tetapi dalam konteks bila orang kata kita berbual-bual ataupun kita kata kita brainstorm betul-betul idea ataupun perkara yang kita nak buat, kita mesti faham dan jelas apa end game-nya. Adakah perkara-perkara yang kita buat ni betul-betul akan memberi contribution kepada objektif yang kita nak sasarkan. Dan objektif yang kita nak sasarkan ni ada objektif jangka masa panjang, ada objektif jangka masa pendek. Katalah objektif jangka masa pendek, bulan ni kita masih nak sasarkan untuk jualan kekal sebanyak 10,000 sebulan, contoh. Itu short term lah kerana kita nak capai sebulan tu tadi. Tetapi kalau kita kata goalnya jangka masa panjang, katalah contoh kita nak membina satu kumpulan ataupun satu tribe yang betul-betul akan jadi kita punya loyal customers dan akan jadi kita punya micro influencer, contoh. Jadi itu adalah satu orang kata goal yang lebih panjang, kerana nak build loyal customer dengan influencer tu dia ambil masa. Dia kadang-kadang ambil masa sehingga
36 bulan. 3 tahun. 36 bulan. Jadi perkara-perkara ini biasanya tuan dan puan, kita kalau kita ada satu idea ataupun kita ada benda yang kita nak buat, dia bagus kan? Bagus kalau kita kata kita brainstorm sedikit. Brainstorm ni tak payahlah sampai 1 hari, tak perlu. Kadang-kadang tuan dan puan perlukan 1 jam conversation. You just need at least like 60 minutes orang kata intense conversation to review on your business ideas or your business plan tu tadi. What is your plan? Let's say for the next 90 days, the next 3 months, your plan is to have more online presence. So what's the end game? Itu yang kita akan check. Tujuannya apa? Kalau tujuannya, contoh tujuannya nak cari rakan niaga, cara kita tu nak brand position, personal positioning tu lain. Katalah kalau kita kata nak create new potential client, jadi kita punya cara online position ataupun nak buat personal brand positioning tu dia akan lain. Jadi itu soalan-soalannya. Jadi kepada rakan-rakan yang baru masuk, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Jadi kalau kita kata apa rancangan kita itu, sentiasa fikir hujung tu, apa end game-nya, kenapa kita buat. Katalah contoh tuan dan puan, ada beberapa orang menti saya nak buat kelas percuma. Contoh kelas percuma secara online. Sekarang ni waktu PKP, waktu MCO, semua jadi trend banyak yang offer online free, betul. Tetapi apa end game-nya? Tujuannya apa? Jadi ramai kalau katalah buat kelas free tu tak ada tujuan ataupun tak ada end game, dia tak rancang. Bila tak rancang, dia tak akan ada apa-apa, orang kata senang cerita, tak ada ROI-nya. Kita kena consider our time, our effort and our skill, perkara yang kita kongsikan atau yang kita bentangkan dalam setiap sesi video. Walaupun kita kata FB Live aja puan percuma, betul, but your time is not free. Your effort of planning the content, planning your time to create, to do your FB Live is not free. Jadi perkara-perkara ni sentiasa saya tanya, okay, kalau you kata FB Live tu percuma, okay, kena tengok balik. There's always a cost of doing things. Jadi itu satu. Kedua, katalah puan nak buat kelas Zoom, katalah nak buat kelas online percuma. Jadi saya sentiasa tanya, what is your end game? Apa sebenarnya tujuan akhir? Jadi kalau katalah dia kata, okay puan, saya nak buat ni sebab saya nak menjual. Dia ada lagi soalan-soalan lanjut. Macam mana kalau katalah contoh katalah kita tak pernah ada group, kita tak pernah ada tribe, kita tak pernah pun muncul dikenali di mana-mana medium. Kemudian kita tak ada platform, maksudnya page pun tak ada, group pun tak ada. Jadi bila kita nak buat video live nak menjual, macam mana tu? Jadi itu adalah perkara seterusnya. How are you going to execute? Okay, first dia akan jadi plan balik lah plan. Kemudian how are you going to execute? Dan kemudian baru kita kata monitor tadi tu, kita kata apa end game-nya. Kita nak monitor macam mana, adakah dia tu dapat atau tak dapat tu macam mana. Berapa cepat you boleh dapat. Berapa cepat. Kadang-kadang ada setengah-setengah benda kita buat, kita boleh dapat cepat dalam buat hari ni, besok boleh dapat, ada. Tapi itu adalah short term, yang pendek. Kita akan dapat cepat. Tetapi bila kita bercakap tentang end game, dia adalah satu, orang kata tempoh yang lama. Lama tu boleh jadi 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan. Jadi apa sebenarnya end game? Kadang-kadang tuan dan puan, end game kita tu lain tapi jadi lain. Contohlah, contoh. Saya katalah contoh kita buat okey, saya bagi contoh ni. Ada seorang menti saya kata, puan saya nak tulis e-book. Okey, saya sebenarnya sokong saja. All these initiatives are good, but what important is to prioritize which one should comes first. Itu situasinya, itu situasinya. Bukan kata tak boleh, boleh, no problem. Jadi bila dia kata untuk buat e-book, jadi saya semak semula. Okey, what is your plan? E-book ni macam mana? Untuk apa? Apa tujuannya? Okey, kalau katalah tujuannya contoh satu sebagai marketing tools. Okey, contoh. Apa yang nak dimarketkan? Kepada siapa? Okey, kata kalau nak buat e-book ni, adakah dia free? Adakah dia berbayar? Dekat platform mana? Jadi perkara-perkara ni termasuk dalam bahagian plan. Jadi bila dah plan tu, kita dah tahu dia tak banyak tuan dan puan. Biasanya you need only about 60 minutes to brainstorm some of these ideas.
Just brainstorm. Have somebody to discuss with you. If you have your board of directors sitting with you, it's good enough. If you don't have any board of directors, get someone, to be your advisor, somebody who can sit with you, discuss, ask you certain questions, drill you with certain questions that make you think further. Itu sebenarnya tuan dan puan. Jadi bila kita kata kita buat ni untuk apa? Okey, orang kata, okey puan kena buat video masak lah. Kalau masak orang suka. Okey, endgame-nya apa? So you masak apa? Jadi adakah dengan buat video masak tu, kita nanti endgame-nya adalah supaya kita dibayar untuk jadi influencer atau untuk jadi promoter kepada produk-produk tertentu? Adakah itu tujuannya? Video kita bagus-bagus kan? Jadi kita kata masak, okey, kita masak-masak, kemudian kita kata kita akan dapat sponsorship, contoh. Dapat sponsorship, maksudnya dapat sponsor dapur, dapat sponsor peralatan memasak, bahan-bahan masak. Mungkin dapat sponsorship, contoh. Kedua, mungkin kita promote pula produk-produk ataupun barang-barang yang kita guna. Daripada jualan tu kita dapat commission. Adakah itu end game-nya? Kalau kita buat video masak-masak, contoh. Jadi biasanya itu adalah perkara-perkara yang perlu dilihat. Kadang-kadang kita plan A, tapi dia akan jadi A, B, C, D, E, F, G. It's fine. It's okay. Asalkan kita jelas apa kita punya end game. Kadang-kadang end game kita, saya nak buat sale. Tapi rupa-rupanya, selain daripada dapat buat sale, kita dapat rakan niaga, contoh. Kita dapat build kita punya satu circle yang individu yang sanggup nak jualkan barang-barang kita, contoh. Jadi perkara ni kadang-kadang end game kita mungkin 1, tapi kemudian kita dapat 2, dapat 3, dapat 4, tu tak apa. Tetapi sekurang-kurangnya kita clear dengan kita punya end game tu tadi. Jadi kalau extension of result that you expect from 1 become 3 is great. Tapi kalau kita buat tapi tak ada plan tu, jadi susah. Kita kata, okay, waktu MCO ni kita buat, ni puan, saya nak buat video untuk exercise, contoh. Kerana MCO ni nanti orang dah stress, kena ada mental health, so kena ada exercise. Alright. To create videos ataupun to have your online presence as a fitness, contoh, as a person who are fit, what is your end game? So tujuan akhirnya apa? Itu je tuan dan puan. Tujuan akhirnya macam mana? Jadi apa-apa yang kita nak buat sebenarnya tak salah, boleh saja tuan dan puan boleh pilih. Orang kata nak platform social media, nak platform website sendiri, okey, nak buat apps, tak ada masalah. Semua tu adalah antara perkara-perkara yang dilakukan berdasarkan apa yang kita rancang. Tetapi itulah tuan dan puan, bila kita rancang plan, kita akan execute dan kita akan monitor. Jadi monitoring tu tadi, pemantauan itu sebenarnya yang memastikan kita akan dapat kita punya end game tadi tu, yang kita dapat goal tadi tu. Akhir sekali nak buat macam mana. Jadi kalau semua orang kata, semua orang buat online percuma, kenapa Puan Min nak charge tu, contoh semua orang buat perjumpaan online percuma, kenapa Puan Min nak jumpa Puan Min kena charge? Itu pun ada perkara-perkara tertentu yang sudah disusunkan. Contohlah, contoh tuan dan puan kalau perasan ada beberapa e-book yang saya siarkan. E-book itu sebenarnya bukan tujuannya untuk jual e-book, tidak. Tujuannya lain. Itu sebabnya pengurusan penjualan e-book tu dia nampak macam relax sahaja, kerana tujuannya bukan untuk jual e-book, tetapi tujuannya adalah supaya tuan dan puan mendapat input-input yang tertentu daripada membaca bahan-bahan yang saya compile kan, kompilasi e-book itu, dan daripada situ tuan dan puan akan nampak dan akan lihat apakah kesesuaian untuk buat engagement, sama ada mentoring ataupun coaching, ataupun datang kepada program-program one-off yang berbentuk training yang saya kendalikan. Jadi itu adalah antara orang kata end game-nya apa. Jadi tuan dan puan, kadang-kadang apa yang rakan-rakan kita buat, usahawan di luar sana buat, itu kita dapat nampak apa end game-nya. Tetapi bagaimana cara dia buat tu, strategi dia, rancangan dia tu kita tak clear, kita tak jelas. Jadi kita sendiri mesti jelas dengan apa yang kita nak capai dengan setiap perkara yang kita rancang dan buat. Bagusnya adalah brainstorm that ideas first. Brainstorm those ideas first. Jadi kalau tuan dan puan perlukan, kita terus boleh pergi ke www.norminaomar.com. Ada slot 30 minutes free call. Boleh tinggalkan maklumat dekat situ. Saya akan hubungi tuan dan puan semula mengikut jadual. Tetapi kalau nak perlukan satu intense discussion, tuan dan puan boleh set 60 minutes online. Terus ke bit.ly/PC pertama.
personal consultation or personal coaching pertama, PC pertama. Tuan dan puan boleh klik borang tu, isikan maklumat, saya akan hubungi untuk maklumkan jadual yang available. Jadi just make a step ahead, not a step ahead. Dan biasanya ramai bila dah lepas sesi macam itu, ada banyak perkara yang perlu dilakukan sampai ke tahap tuan dan puan tak orang kata nak dapatkan kesempurnaan. Yang itu pun tak apa bagus juga. Bila kita dah tahu kita punya end game, apa yang kita nak buat tu, sebenarnya tuan dan puan buat je, execute saja. Itu sebenarnya the next step. Why you need someone to be your mentor or your coach, to make sure that you move your plan, to make sure that you execute your plan, then and you are able to monitor your plan. Baru you boleh dapat capai you punya end game tu tadi. Jadi itulah keadaannya tuan dan puan Jadi dalam keadaan sekarang tuan dan puan, insya-Allah kita teruskan dengan rancangan-rancangan kita, dan ada beberapa perkara atau beberapa program yang saya dah susunkan dalam bulan Januari ini akan ditukar kepada mode online Jadi tuan dan puan boleh rujuk semula beberapa sesi yang sudah dijadualkan secara offline akan ditawarkan secara online. Jadi untuk itu tuan dan puan terus ke www.noaminaomar.com ataupun tuan dan puan terus follow page ini kerana update akan saya masukkan dari masa ke semasa, insya-Allah. Jadi untuk itu tuan dan puan rujuk semula setiap perkara yang kita dah rancang, yang kita lakukan tu tadi. Kita mesti jelas apa yang kita nak capai Kita tahu apa end game-nya. Kalau kita kata kita nak buat online class, apa end game-nya. Kalau kita kata kita nak buat senarai video, kita nak buat create video channel ke apa, buat je dulu tak apa, tetapi susunkan supaya kita tahu apa end game-nya. Hujung sekali kita nak apa? Satu, adakah kita nak buat direct duit daripada direct sales? Maksudnya making direct sales from the activities. Yang pertama. Kedua, are we going to make money from the activity that we do based on sponsorship or sales? Sama ada aktiviti yang kita buat tu nanti akan menyebabkan kita dibayar ataupun kita dapat menjual, dapat commission daripada barang-barang yang kita promote tu tadi. Ataupun yang ketiga, adakah kita kata kita nak create micro influencer ataupun influencer dalam tribe yang kita bina tu tadi. Ataupun kita kata kita ada program ataupun produk ataupun customer journey yang kita nak cipta daripada situ supaya kita dapat long term relationship dengan kita punya audience supaya mereka menjadi customer yang loyal dan pada masa yang sama jadi influencer juga. Jadi kena tengok apa sebenarnya end game kita apabila kita buat aktiviti-aktiviti yang kita susun secara online terutamanya. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita sekali lagi kita sama-sama lah dalam keadaan sekarang, jangan lupa masukkan dalam doa kita supaya pemimpin negara kita, ahli-ahli politik yang ada ini sentiasa diberikan ketajaman akal fikiran, sentiasa diberikan idea-idea yang baik untuk kebaikan semua dalam usaha mereka memimpin negara, dan termasuklah kita ni sebagai individu, sebagai orang-orang yang mempunyai tanggungjawab kepada diri sendiri, ahli keluarga, masyarakat dan negara secara amnya. Jadi untuk itu tuan dan puan, insya-Allah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Kita jadikan hari ini satu lagi hari yang produktif, insya-Allah. Jadi untuk itu tuan dan puan, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.